Assalamualaikum, Zainun Abdul Rahman, Izma Kamaruzaman, Nur Alis, Siti Ajah, Husni, Kaifahal, pagi-pagi, jawab Husni. Adriana Azrin, Opah Azna, Kak Yanti Hamid, Waalaikumsalam, Fatimah Aini, Sani Saleh. Oh, semalam Ustazah ngumpat Sani Saleh dengan ex cikgunya, Cikgu Sabariah, ingat tak? Okey, Ustazah kata, Sani Saleh tu anak murid akak. Macam tu Ustazah dengan dia. Ya Ustazah, dia kata. Rupanya Sani Saleh lebih kurang sebaya Ustazah je umur. Alamak, mana pula nama lepas Sani Saleh tadi? Kan Koci Ati pula tak sebut, masuk awal nama tak sebut. Mana nama Sani Saleh tadi? Lepas Sani Saleh hilang dah, tak reti nak cari balik. Tak apalah, tak ada rezeki. Terus sambung Syari Anson, Nur Hafidah, Nur Hawati, Hazlina Abdullah, Suhana Adris, Hamidah Sa'ad, Opah Azna, Adi Izan, Nur Aini Abdul Rahman. Tak sabarnya nak jumpa Kak JB ni. Fatimah Omar, Rodiah Syarif, apa khabar di Penang? Ayah Gaus, Masliza Bagiran, Siti Roziah Osman, Nazariah, warna ceria. Oh yelah tu Kak Nazariah. Cun Ustazah, Wan Nazira Zakaria. Cun tu kalau dulu-dulu masa sekolah, mereka kata Cun tu maksud berkedut. Cik tahulah kan. Zini, Wan Radiah, Arida Robusta, subhanallah. Salam ukhwah fillah, indahnya nama. Rozana binti Haripin, Latifah Sukarjo, Arfazilah Anas, Kak Rifkah Husni, hadir ke nanti kat surau. Roslina Karim, Kak Rifkah Husni hantarkan saya location ni, sebab Kak Yun hantar location semalam tu live location. Mungkin tak reti kot nak hantar location. Nurin Hanani, macam biasa aku dengar nama ini. Okey. Nur Ismail. Nur Ismail, lelaki kah, perempuan kah? Kuliah ni sebenarnya ada juga memang follower tegarnya lelaki, tapi mereka silent. Mereka malu nak type kat sini sebab semua yang type tu perempuan, kata mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu dia saya lewat 5 minit tadi buka. Anda sudah apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah lebih 200 orang menunggu. Ustazah sidai kain balik daripada rumah bapa. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni saya sangat penuh. Sangat penuh. Tak tahu nak habaq macam mana, penuh macam mana. Allahumma salli ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan pasti datang insya-Allah. 112. Jangan bersedih selama anda memahami Islam. Terbaik. Semalam lepas kuliah ada orang messenger Ustazah. Apakah Ustazah rasa saya sudah betul-betul memahami Islam? Maafkanlah ya, tudung sengit ni macam mana nak buat dah. Tekan repair lagi teruk, renovate lagi teruk. Okey, muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Adakah Ustazah rasa saya sudah betul-betul memahami Islam? Dia tanya. Lah, Ustazah tak pernah jumpa dia, Ustazah tak kenal dia, Ustazah tak tahulah lifestyle dia macam mana. So macam mana Ustazah nak komen, sahabat-sahabat? So jangan tanya soalan macam tu bertalu-talu, mencari-cari orang. Kau rasa aku dah beramal dengan Islam sungguh ke tidak? Teruskan belajar tanpa stop. Kalau tidak, tak timbullah kata-kata belajar daripada dalam buayan sampai ke liang lahat. Kenapa belum baca doa. Sekejap itulah suka sangat pok-pek awal-awal. Belum kan? Belum baca doa kan? Belum kan? Tak apalah kalau 2 kali pun otak ni kelain ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanisa Syafi'i ini anaknya ke maknya? Gelak Ustazah lupa baca doa. Okey, macam itulah Ustazah Zai. Baik. Semalam kita sampai mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kifli Zul ni lelaki tegar yang join Latahzan yang sudi nak komen-komen. Dia kata belum Ustazah, belum baca doa. Okey, faham. Baik. Fama lahum la yu'minun. Semalam kita dah baca, hari ini kita nak terus sambung. Semalam siapa yang tak ada dalam kuliah, tolong baca sikit muslimat. Sangat indah. Jangan bersedih selama anda memahami Islam. Saya kan hujung bulan ni kot ada di Masjid Bukit Jelutong Shah Alam. Sebenarnya mereka minta untuk kuliah tetap lah, tapi saya memang tak mampu dah nak susun jadual untuk kuliah tetap. Jadi dia pandai rebut time yang minggu kelima. So minggu kelima tu Ustazah sedang tengok dah jadual untuk setahun. Minggu kelima Ustazah dekat masjid kami. So saya tak tetapkan lagi nak mengajar kitab apa. Tapi semalam Ketua Muslimat hubungi, Ustazah boleh tak bila time masjid kami Ustazah sambung Latahzan. Tu dia, itu satu cadangan yang baik. Satu cadangan yang baik. Jadi dia nak bawa kuliah Latahzan ni ke masjid dia. Faham tak muslimat? Muslimin muslimat. So Ustazah rasa macam Masya Allah, terasa barakahnya waktu, indahnya bila orang faham. Kerana Ustazah tak payahlah berpagi-pagian pukul 7 pagi. Kan kalau macam Ustaz tak ada ni, Ustazah tidur rumah bapak, pagi-pagi subuh dah balik. Banyak benda lah yang terlepas sebenarnya kan. Lepas tu nanti bila dekat tempat dia tu macam 7 pagi, masa tu Ustaz dah ada. Lagilah kita family kan, macam-macam sebenarnya muslimat. So dia kata rupa-rupanya dia cakap apa, sebab saya nak uruskan kuliah duha, Ustazah nak datang, jadi saya pun rugi, saya terlepas Latahzan tu. Masya Allah. Saya nak cerita dengan anda, inilah suasana orang yang tamak ilmu. Tamak ilmu, tamak kebaikan, tamak redanya Allah. Jangan ada yang marah. Tak sesuai Ustazah guna perkataan tamak. Nak bagi minda kita ni faham, selama ni kita hidup tamak kepada apa? Jujur sajalah, kita tamak kepada hal dunia yang pasti dan wajib kita tinggalkan, atau kita tamak kepada urusan-urusan akhirat. Sebab hal tamak, hal ikhlas, hal riya, hal ujub, hal apa saja ikhlas dalam hati ni, semua urusan kita dengan Allah. Orang lain tak boleh, aku rasa tudung dia sengit ni, memang tak ikhlas lah ngajar ni. Contoh kan sahabat-sahabat muslimat. Jadi maksudnya dia nak, tapi dia nak buat benda baik satu lagi. Kata Allahu Akbar, kagumlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya faham maksud dia tu, dia nak buat program kat masjid dia, nak raikan ahli karyah dia, tapi pada masa yang sama kalau dia menguruskan yang tu yang ni dia tertinggal. So why not bawa? Sebenarnya Ustazah nak hint kepada semua masjid dan surau. Dah jadi kening Ziana Zin pun. Jangan tanya macam mana Ustazah boleh kenal lah. Zaman-zaman kita sekolah dulu dia yang popular kan, terkenal dengan keningnya. Okey, muslimin muslimat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So Ustazah nak hint kan, cantik lah macam tu. Kuliah-kuliah online Ustazah dibawa ke masjid. So dapat 2-in-1. So dapat ramai lagi orang boleh berkongsi ilmu. Masa lapang Ustazah tu, Ustazah boleh beri lagi kepada orang lain. Ustazah ni pula tamak nak mengajar. Tamak nak mengajar. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Itu jiwa kita. Biarlah sampai mana pun Allah izinkan, hatta berada di pembaringan pun, mesti la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Hamidah Saad tak tahu hari ni rasa macam mana. Tak tudung sebab kalut-kalut kot tadi pakai. Okey, jangan pedulikan. Selalu Ustazah marah orang duk sibuk dengan tudung Ustazah. Hari ni diri sendiri sibuk dengan tudung. Al-Asma'i berkata, seorang badui mendengar seseorang yang membaca ayat ini. Hari ni saya sangat happy, seronok, bahagia sebab yang kita nak cuba ulas ni sahabat-sahabat adalah semua ayat Quran. Kenapa saya rasa bahagia bila bertemu dengan ayat Quran? Sebab tak ada ruang dan peluang untuk menyeleweng. Semuanya kalamullah. Apa lagi yang kau risaukan? Allah meremang bulu roma nak cakap.
Kalau anda sudah bersama dengan Al-Quran, sahabat, tak ada apa benda yang nak dirisaukan. Halo, Assalamualaikum. Saya menyampaikan salam daripada Ustaz Azwan sebab baru je masuk bilik selesai menunaikan ibadah umrah yang pertama. Nangis-nangis nampak Kaabah, dah dekat 2 tahun tak pergi kat Kaabah kan. Jadi apatah lagi saya kata, baru dekat 2 tahun. Orang lain tu bertahun-tahun berdoa menunggu. Yelah abang faham, abang doa semua orang akan sampai ke sini satu hari nanti. Aminkan secara berjamaah pengikut Latahzan. Okey, Suratul Zariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang sakit tu, semoga Allah beri kesembuhan insya-Allah. Maksud Zunaiza Ahmad baru melaporkan dalam grup kami, sahabat-sahabat, kejadian banjir di Alustar agak membimbangkan daripada semalam. Tolong doa sahabat-sahabat yang terlibat di utara tanah air. Okey. Az-Zariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Masya Allah. Semalam Ustazah dah khabar dah. Orang Badui ni kalau disebut dalam mana-mana kitab, kita kena faham orang yang macam tak ada tamadun, macam lurih bendoi. Macam mana nak habaq macam memang kalau dia dapat sesuatu dia genggam sungguh. Kalau dia percaya tu dia memang tak pandang dah lain. Macam tu. Jadi bila mereka ni beriman dengan ayat-ayat Allah, bertemu dengan Rasulullah, Masya Allah, melihat akhlaknya Rasulullah, mereka tu akan tak tulis lagi dah. Kita ni dah tahu dah, kita berada pada Islam, agama yang paling benar, Allah dan Rasulullah sahaja dalam kalimah syahadah kita. Tapi masih lagi macam condong ke kanan bila ditiup, condong ke kiri. Wa na'udzubillah min zalik. Tapi mereka ni macam peliknya, kenapa tak nak ikut, kenapa tak nak dengar, macam tu. Jadi kita kalau dah ada apa yang anda betul-betul yakini, ibu ayah kalau anda menasihati anak-anak, hampa nangis-nangis dalam doa sampai, ya Allah Ustazah, kenapalah anak saya ni tak nak ikut, mereka tak tahu kawan dia tu orang jahat, saya dah kenal dah keluarga dia, saya dah tahu dah budak tu ada agenda tak baik kat dia. Macam mana kita nak pindahkan rasa itu? Macam mana kita nak pindahkan rasa bertuhan kepada anak-anak kita? Solatlah, solat tu lazat rasanya, macam tu kan. Tutup aurat, terasa tenang di jiwa. Macam mana kita nak pindahkan? Dia bukan boleh main pindah-pindah copy paste. Tak boleh, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab tu bila kita dalam majlis ilmu, kita minta Allah beri faham kepada kita, kita minta kekuatan untuk beramal. Daripada mana keyakinan beramal? Sebab tu ada orang beramal, wa na'udzubillah min zalik, akhirnya tak dipilih sebagai orang yang husnul khatimah. Takutnya. Kenapa ya? Sebab di dalam ni masih tak betul-betul yakin. Ustazah takut sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah masih tak betul-betul yakin. Diuji, menyalah-nyalahkan Allah. Kenapa? Bukankah engkau tahu apa yang Allah beri itu adalah yang terbaik? Bukankah engkau tahu bersama sulit itu ada senang? Bukankah engkau tahu yang engkau duduk kat dunia ni sekejap saja? Sulamilah ia dengan sabar. Orang yang sabar pasti mendapat berita kegembiraan. Itu semua janjinya Allah. So kita nak pindah rasa ini kepada setiap orang bukan mudah. Si sakit menerima, sahabat-sahabat menerima. Kita tengok Facebooknya Kak Yanti kalau dia menulis kan. Dan macam mana dia nak cakap dekat kawan-kawan yang seangkatan dia? Terimalah dengan redha, sabar akan ujian ni. Ingat boleh pindahkan sekilo sabar. Kak Yanti contoh ada 3 kilo sabar. Nah, sekilo sabar aku pindahkan engkau. Kau rasalah macam mana orang yang sabar dengan ujian ni. Bukan mudah sahabat-sahabat. Seorang ibu ayah, saya ada 5 kilo iman Ustazah. Nak serahkan sekilo seorang satu kepada anak saya. Kalau senang, kalau boleh senanglah. Masalahnya tak boleh. Kau kena cari sendiri. Jadi macam mana kita nak dapat keyakinan tanpa ilmu? Sebab itu dia panggil al-ilmu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Macam mana engkau nak berjalan tanpa cahaya?
Dan hati yang bercahaya mudah disinggahi oleh ilmu. Tapi hati yang gelap, gelita, keras, tak mau mendekat kepada Allah, macam mana nak masuk? Belajar, habis hilang. Belajar, habis hilang. Aku dah tahu dah benda ni, tapi kenapa susah sangat aku nak amal? Sebab kamu masih ada cabang-cabang sana sini. Oh, tapi kalau aku tak sembahyang pun still dapat gaji banyak. Majikan aku boleh bagi. Bercabang-cabang keyakinan pegangan kamu tu. Tapi orang Badui ni subhanallah, terus dicakap sekali ikut. Lughay bendoi. Sahabat-sahabat, gitulah nak mudah fahamnya. Maka berkatalah orang Badui itu, subhanallah, siapa yang memerlukan yang maha agung hingga dia harus bersumpah? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau disebutkan fa wa rabbis samai, maka demi Tuhan langit dan bumi. Maksud, kalau kita percaya sungguh-sungguh, kenapa Allah sampai bersumpah-sumpah dalam ayat-ayat Quran? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab Allah tahu betapa degilnya manusia nak menerima Al-Quran. Kenapa kamu kalau bercakap dalam kitab 50 ciri munafik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada satu bahagian yang termasuk ciri orang munafik yang suka bersumpah sikit-sikit, wallahi, ataupun apa filem Piramli tu, ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku, apa benda kan dia cakap. Kalau kita kecil-kecil dulu, alif lam lam ha, aku dah tulis nama Allah kat belakang kau, kalau kau tipu kau berdosa, masuk api neraka. Itu macam itulah dulu kecil-kecil kan. Tu word Ustaz Zazai, kecil-kecil dah pandai ceramah. Kecil-kecil pandai ceramah, ingat lagi, tunjuk langit. Tunjuk langit, nanti kalau kau tipu tangan kau kudung. Tak pernah pula kudung tangan, padahal pernah je menipu dulu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi selalu macam terkeluar. Okey ke? Masih ada ke saya? Ada kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada kot Baik, jadi kita nak datangkan keyakinan tu. So kenapa Allah perlu bersumpah dalam Quran? Jawapannya sebab Quran tu akan turun kepada orang macam kita. Allah dah cakap berkali-kali, tapi masih ya ke? Itulah sikapnya manusia yang kan sebenarnya dalam kitab 50 orang munafik, kenapa dikategorikan bukan tak boleh bersumpah, tapi cakap itu sikit-sikit sumpah. Ternyata kebanyakan, kata para alim ulama, bila sikit-sikit bersumpah, orang ni dia kehilangan keyakinan diri. Dia tahu, aku dulu kan suka nipu, kalau aku tak bersumpah kan orang tak percaya. Sebenarnya kalau orang tu jujur amanah, tak perlu bersumpah-sumpah pun, muslimin-muslimat dirahmati Allah. Allah berhak, kerana apa? Allah mengetahui, Allah mengenali siapa hambanya, siapa kita yang bakal menerima Al-Quran. Kalau dapat seperti Nabi Muhammad sekali bagi, terus hafal, terus amal, terus sebar, mudah. Tapi berapa ramai kita bagi je ayat inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama sulit itu ada kesenangan. Berapa ramai kita ya ke, aku dah 30 tahun sulit tak senang-senang pun lagi. Kan kau bukan nak hidup kat dunia ni, kau akan tinggalkan dunia ni. Kau tak yakin ke kalau tak dapat kat dunia, kau akan dapat di akhirat? Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat, benda ni betul-betul menyindir dan kita rasa tersentak sahabat-sahabat. Ya Allah, sebenarnya aku lebih bertamadun daripada si Badui, tapi Badui tu ikut lurui je. Sama lah kadang macam Ustazah duk habak kan, senang ajar mokcik-mokcik kat kampung-kampung, bukan mesti kampung lah, kat bandar pun, tapi macam berminda kampung sikit kan sahabat-sahabat. Macam mudah je taat. Nak amal berapa kali ni Ustazah? 1000 kali cik. Ustazah cik dah buat dah 1000 kali dah Ustazah, alhamdulillah. Tapi kalau macam terlebih sikit tu, kenapa mesti 1000 kali? 100 kali tak boleh ke? Sama juga kan, selawat juga kan. Wah Allah, aku cepuk kan baru hang tahu. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak belajar, tapi bila diberitahu melawan pula. Sekian dimaklumkan. Tapi orang Badui ni dia ikut je. Ungkapan orang Arab tersebut menandakan bahawa dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Ini orang Badui selalu berbaik sangka kepada Allah dan menandakan bahawa dia mengetahui akan kemurahan Sang Maha Pencipta, akan kebaikan, akan kelembutan dan rahmatnya. Apa kelembutan dan rahmatnya? Sekejap saya nak tengok status Facebook saya semalam. Apa semalam saya tulis Ini semuanya berkenaan dengan ilmu yang saya dapat daripada kitab ni lah sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Apa saya tulis? Nak bagi kita ni faham, muslimat dirahmati Allah. Sekejap, lupa dah, banyak berbenur dalam kepala ni. Semalam saya tulis, pukul berapa saya tulis ni semalam? Bukan pray for Al-Ustaz ni. Satno, nak habak. Ni dia. Kalau yang faham lah. Yang datang dan pergi itu semua dari dia. Tara ni, status semalam. Saya tak baca komen-komen anda, minta maaf. Jangan jepuk sian Mokcik. Minta maaf Dr. Maizura Rahim. Dr. Maizura, Masya Allah, orang yang ilmuwan. Bahasanya mesti sopan santun. Ustazah malu kadang-kadang doktor-doktor ni join kuliah Ustazah. Dia pun sopan santun sahabat. Ustazah ni mengajar lah, nak bagi faham je macam mana. Yang datang dan pergi itu semua dari dia. Mengapa harus kau resah jika semua telah kau sandarkan kepada Allah? Sebenarnya ada orang mengadu ke Ustazah. Saya sedih lah Ustazah, saya dah buat macam-macam kat dia. Tiba-tiba, bukan cerita suami dia ni, dia bukan cerita Ustaz suami. Dia cerita adalah orang-orang yang kerap dia bantu. Ingatkan bila dah dibantu ni, dia datang lah kat dia, dok. So Ustazah nasihat dia. Balik tu timbul lah word macam ni. Baca pula kita Al-Tahzan. Macam sama je macam yang aku tulis tadi. Yang datang dan pergi dalam hidup kita ni maksudnya semua dari dia. Dia tu huruf besar Ustazah tulis. Okey, terbaliklah pula. Okey, mengapa harus kau resah jika semua telah kau sandarkan kepada Allah? Sebab Ustazah kenal siapa yang mengadu ni. Sikit-sikit, ya Ustazah saya redha, saya ada Allah Ustazah. Allah kan ada bahasa-bahasa Ustazah Zai tu selalu ada dekat lisan dia. Lepas tu sedih-sedih, terlebih-lebih sedihnya tu sebab orang dah macam tinggalkan dia. Sedangkan beras dan antah perlu berpisah. Saya suka guna kalimah ni kalau mokcik-mokcik tak faham mana beras mana antah. Sedangkan beras dan antah perlu berpisah. Ini kan lagi si kuat dengan si lemah. Sebenarnya Ustazah nak tulis ini kan lagi si alim dengan si jahil. Nak menulis status pun kena hati-hati sahabat. Kan kalau Ustazah kata sedangkan beras dan antah perlu berpisah, ini kan lagi si alim dengan si jahil. Sebenarnya kalau ikutkan Lezu nak cakap macam tu. Tetapi kita memikirkan yang membaca bukan semua join kuliah Al-Tahzan ataupun ada dalam Demi Ummah Kerana Allah grup muslimat, close group yang dah faham kaedah Ustazah mengajar. Okay? Jadi kalau Ustazah tulis ini kan lagi si alim dan si jahil, mesti nanti ada yang kata dia nak katalah tu, dia tu alim sangat lah tu, kita ni jahil lah. Allah, sensitif sungguh. So kalau Ustazah cakap si kuat dengan si lemah, siapa kuat di sisi Allah? Orang yang betul-betul beramal dengan ilmunya, tahu bersama sulit itu ada kemudahan, tahu orang yang sakit itu sedang diampuni dosa, tahu Allah mencurah rahmat kepada orang-orang yang sabar, tahu, semua tahu. Itulah bezanya orang yang alim, dia akan jadi kuat dengan apa yang dia tahu berbanding dengan orang jahil serba lemah. Kenapa kamu mengaku alim tapi kamu lemah? Maksud Ustazah begitu. Bila kita alim dan kita beramal dengan ilmu, sepatutnya engkau menjadi orang yang kuat, bukan engkau menjadi orang yang lemah. Soalan terakhir dari Ustazah, faham ke? Ramai pula yang jawab faham. Tak tahulah faham sungguh ke tidak. So macam itulah maksudnya muslimat dirahmati Allah. Maka berkatalah Badui itu, subhanallah, siapa yang memerlukan Maha Agung, yang Maha Agung hingga dia harus bersumpah. Ungkapan orang Arab tersebut menandakan bahawa dia selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Umi ceria. Share je apa yang Ustazah dah masuk kat Facebook. Anda tak perlu minta izin untuk share. Bayangkan kalau macam pagi ni lebih 700 orang menonton Ustazah bercakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini live. Kalau Ustazah tulis tu, kalau dalam Facebook tu saya minta maaf semua orang yang nak request friend dengan Ustazah. Memang ya Allah, memang beribu-ribu, memang tak boleh nak approve dah. Sebab Facebook 5,000 orang kan. Sebab tu Ustazah ajak anda follow page Ustazah Muzayyana. Tapi dekat page Ustazah Muzayyana tak bolehlah macam nak mengaruk-ngaruk sangat bahasa tu, kan. Tapi kalau dalam Muzayyana Abdullah tu anda follow, anda tengoklah tulisan-tulisan yang macam tadi tu. Jadi just boleh follow saja. Saya bukan tak nak
tak nak edit siapa saya bukan edit, audit kan, audit friend Facebook saya. Boleh je yang dulu-dulu tak siapa-siapa kan, tak kenal baik, panggil anak murid sekali jadi follower kita, friend kita Facebook. Tapi Ustazah tak sempat sayang, tak sempat nak remove yang tu, nak masukkan yang ni, tak sempat. Allah tawakal tu ala Allah. Dan saya tak pernah sempat nak intai siapa yang like, siapa yang tidak. Saya rasa saya nak tulis, saya tulis, moga Allah redha, moga ada kebaikan hatta sampai kita mati. Sebenarnya kalau kita menulis yang baik-baik, kita sepertinya orang yang masih menasihat walaupun kita mati. Kita mati lama dah, tapi sepertinya kita masih hidup di atas muka bumi dek kerana peninggalan-peninggalan tulisan-tulisan yang baik-baik. Kita bukan orang baik dalam menulis yang baik-baik tu, tapi bila macam Ustazah kadang-kadang ada sikit masa scroll memori Facebook tu keluar hari-hari kan, tengok ya Allah aku pernah tulis macam ni dulu, teruknya aku ni ya Allah, aku tak amal pun lagi apa yang aku cakap dulu. Tu rasa sentap sendiri tau. Itu adalah satu ingatan wallahi untuk diri sendiri. Khususnya kalau kita hanya nak bercakap untuk orang lain, diri sendiri belum dibetulkan, kau tak malu ke dengan Allah? Itu je jawapan. So kenapa takut nak tulis yang baik-baik walaupun kita belum baik? Sebab kita sedang push diri kita ke arah baik itu. Okey, jari kita menjadi saksi. Apa yang kau tulis? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang kau pandang, apa yang kau dengar, semuanya akan bercakap di hadapan Allah saat mulut kita terkunci. So, yakini Allah itu bersangka baik sentiasa dengannya. Dan si Badui ni bila dapat iman, subhanallah, dia mengetahui kepemurahan Sang Maha Pencipta, kebaikannya, kelembutannya dan rahmatnya. So, kenapa kita rasa resah kehilangan seseorang dalam hidup kita? Sebab kita dah memiliki segala-galanya. Itulah Allah. Tapi kalau kita tinggalkan Allah untuk seorang sang kekasih, konon ku sanggup merentas lautan api, mohong, takkan berlaku seperti itu. Tak percaya tak payah letak lautan api, letak aja api atas dapur tu. Cuba letak tangan kau. You sayang I kan, kalau I suruh merentas lautan api pun you sanggup kan. Mai sini Sat, pasal apa bang? Cuba letak tangan atas api ni. Asyik letak periuk kuali belanga je, bosan lah pula letak tangan you Sat. Ui gila bang, telefon tali drill kan. Lepas tu kita nak sebut apa? Dah kata sanggup merentas lautan api. Mohong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan duk terpedaya sangatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, minta maaf pagi-pagi dah kena cepuk Ustazah, minta maaf. Sebenarnya sedang cepuk diri sendiri ni. Cepuk pipi Ustazah ni sedap tu sahabat, tak berasa apa pun. Allahumma salli ala Muhammad. Telah disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih bahawa dia telah bersabda, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yadhaku Rabbuna, Tuhan kita tertawa. Jangan bayangkan tertawa Tuhan tu macam mana? Kan sahabat-sahabat, makna nak berceritanya Allah meraihkan kegembiraan, Allah meraihkan kesedihan. Tak payah kita nak, apa ya orang kata, terlalu banyak makhluk yang kita nak luahkan tentang kesedihan kita, melampau-lampau. Terlalu banyak makhluk yang kita nak kongsikan kegembiraan kita, melampau-lampau. Bukan semua orang suka, tapi Allah suka melihat kita suka mencari dia saat suka dan duka. Maka berkatalah seorang Badui Arab, la na'damu min rabbin yadhaku khairan, kita tidak akan kehilangan harapan daripada Tuhan yang selalu tertawa dengan indah. Sahabat, saya tahu dalam kebanyakan ada pandangan yang macam tak berapa setuju. Saya dah mula dengar, kita dah sampai ke lebih 100 bab. Saya senyum je kalau ada orang sampaikan macam tu. Ustazah, ada orang tak setuju Ustazah mengajar kitab Latahzan. Kan? Kalau bahasa kasarnya nak cakap ada gukesah. Macam tu sahabat-sahabat. Sebab semua orang ada pandangan. Saya faham, sebab tu saya selalu minta maaf kalau ada guru-guru akidah di sini. Kita tak boleh menyifatkan Allah dengan sifatnya kita manusia, ketawa, senyum, melihat. Melihat tu sifatnya kita. Allah tidak melihat. Allah maha melihat. Jauh beza. Kita melihat benda yang ada depan Ustazah. Ustazah tak tahu apa yang berada di belakang Ustazah. Sekarang tahulah sebab pantulan kan.
Tapi belakang ni tertutup. Belakang ni saya tak nampak apa berlaku. Tapi Allah Maha melihat bukan saja zahir tapi batinnya. Saya faham kenapa ada orang kata jangan ikut, jangan follow La Tahzan, sebab di situ boleh mencacatkan akidah. Masya Allah, tabarakallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba pandang satu sisi. Macam mana kita nak kenal ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, tasawuf. Kalau La Tahzan boleh memotivasikan diri kita, sahabat-sahabat, ada banyak himpunan yang boleh membugarkan jiwa di pagi-pagi hari, contoh, yang boleh memotivasikan. Kenapa kita nak pandang satu keadaan tulisan Tuhan kita tertawa? Ini berdosa. Ya, berdosa kalau dari segi ilmu akidah. Anda belajar, tolong faham. Kita bukan nak menyifatkan ketawanya Allah berbibir. Macam bahasa kita wahang, happy sangat ni, senyum sampai telinga. Allah pun kalau gembira senyum sampai telinga. Kita tahu ke Allah tu ada telinga ke tidak? Minta maaf. Kita tahu ke Allah tu ada bibir ke tidak? Allah tak boleh sama sekali disifatkan seperti makhluk. Noktah. Sebab itu kitab La Tahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau bagi orang yang peringkat asas, hati-hati, jangan duk pandang benda yang macam ni. Jadi Ustazah nampak nama-nama yang muncul ni, nama-nama yang dah ada dalam majlis ilmu lainnya. Jadi kalau anda mendengar sosai-sosai di sana sini, kitab La Tahzan tu sebenarnya tak bagus, boleh merosakkan akidah. Di mana yang mereka menyatakan macam tu, bab-bab yang macam ni lah. Okey, jadi dengan lafaz bismillah, dengan nama Allah, sahabat-sahabat, ulama yang menuliskan sudah pasti okey. Macam Ustazah tulis buku, ada macam mana contohnya ketika dalam PKP Ustazah menulis angan-angan ke Firdausi. Ini kalau dihantar ke DBP, ke hantar ke mana, buku ni reject, sahabat-sahabat. Tak diterima sebagai penulisan ilmiah. Tak diterima. Ustazah tahu sebab Ustazah penulis profesional dengan PTS dulu. Ada kaedah-kaedah macam mana untuk menulis. Yang ini kaedahnya Ustazah hanya bercakap daripada hati Ustazah. Apa yang saya nak tulis daripada pengalaman hidup yang kita bertemu dengan para jemaah. Okey? Yang ini Ustazah tulis, sahabat-sahabat, menggunakan bahasa Melayu tinggi seboleh-bolehnya dari lisan ke tulisan, menghimpunkan tulisan para penuntut demi ummah kerana Allah, grup, close group muslimat sepanjang PKP. Mokcik-mokcik, kekanda-kekanda Ustazah yang menulis, subhanallah, hantar kepada Ustazah untuk diedit. Pengeditan itu pun kena bagaimana cara, kita nak sampaikan ni, kalau guna bahasa macam ni orang tak faham ni. Sebab dia lebih kepada ilmiah sedikit. Jadi kita nak faham kenapa ulama' ni menyediakan bahan bacaan seperti ini kepada kita. So tolong luaskan sikit minda kita. Kita tak follow La Tahzan, tiba-tiba jumpa kat mana-mana, Ustazah ada ustaz tu kata kitab La Tahzan ni tak bagus, boleh merosakkan akidah. Sengih je lah. Kau follow ke tidak? Kau dapat tak apa yang kau belajar tu? Sahabat-sahabat, minta maaf lah. Ustazah sendiri secara jujurnya di Masjid Surau, sepanjang Ustazah menggunakan kitab ini, tak pernah ada yang lebih daripada bab ke 80 tak sampai saya rasa. Semuanya, yelah kadang kelas sebulan sekali. Yang 20-an, 30-an tu biasa. Belakang-belakang ni subhanallah lagi menarik sebenarnya. Okey, muslimat dirahmati Allah. Apa ni? Dah bagi tahu Jaja minta postkan kat sana. Hanisa Syafi'i, buku-buku ni jangan tanya Jaja, dia memang blur je pasal buku, kan? Telefon nombor yang saya dah pinkan kat bawah tu, bukan telefon WhatsApp. Saya tak bagi tim khidmat yang pegang buku jawab telefon, sebab mereka suri rumah yang nak ambil order bukan mudah. Siapa yang order buku, tolong beri masa dalam tempoh selewat-lewatnya 2 minggu. Baru anda tanya, kenapa tak ada respon apa lagi ni? Mungkin ada tersilap pandang di mana-mana. Tapi kalau baru 2 hari dah marah-marah tanya, kenapa saya dah bayar buku saya tak sampai lagi? Cepuk kan? Minta maaf. Sahabat-sahabat, tim khidmat Ustazah bukan orang bekerja dibayar gaji. Bila mereka, Ustazah nampak mereka sibuk dalam grup, ni suami macam mana kat mana ni? Kenapa duk sibuk nak packing barang? Nak follow Ustazah, hari ni saya nak uruskan buku bla 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 bla. Anak ada kat rumah ke tidak ni? Sekolah macam mana PDPR? Saya minta mereka uruskan rumah tangga mereka dulu, bagi-bagi kerja, muslimat dirahmati Allah. Syaratnya jangan biarkan orang sampai lebih 2 minggu tak dapat respon daripada buku dia. Tak pernah
Saya nampak dalam tempoh seminggu tu mesti ada respon. Untuk sampai kepada anda mungkinlah paling lewat pun dalam tempoh 2 minggu. Lepas 2 minggu kalau tak sampai mesti something wrong somewhere. Barulah rujuk tanya. Ini tim khidmat tak jawab di messenger Ustazah. Apa yang tim Ustazah buat? Tidur ke? Saya dah bayar langsung tak ada respon. Saya bila anda cakap macam tu, saya rasa macam seorang ibu yang anaknya dileteri. Dan saya tak cakap dengan mereka. Sebab saya tak bayar gaji mereka. Saya cuma bagi tahu mereka, sahabat-sahabat dirahmati Allah, khidmat dengan ikhlas. Saya tak nak mereka buat kerja terpaksa. Mereka bantu Ustazah kerana nak jadikan itu sebagai nilai ibadah. Tolong faham ya. Okey, sebab tu minta maaf Ustazah sebut. Dulunya Ustazah hanya jual buku-buku kat masjid. Ustazah tak reti nak post-post semua ni. Mereka nak bantu Ustazah. Kalau tidak memang tak sampailah kepada anda yang jauh-jauh. Okey, terima kasih kerana faham. Sedih ni nak cakap ni. Sebab Ustazah memang tak cukup. Tak cukup kemampuan untuk uruskan semuanya seorang. Semua mereka yang bantu Ustazah dengan izin Allah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Nur Aziah Abdul Jalil. Selalunya memang macam tu. Okey, selalunya memang macam tu. InsyaAllah sampai paling lewat 2 minggu. Tapi janganlah 2 hari bayar, seminggu bayar. Saya bayar tau. Saya sangat sensitif dengan perkataan saya bayar tau. Sahabat, saya bukan jenis orang macam tu. Okay, saya bukan jenis orang macam tu. Saya sensitif bila dengar perkataan saya bayar tau. Uish, deep. Sebab kami suami isteri memang macam tu. Ustaz Azwan dulu berhenti daripada sekolah swasta. Mula-mula kahwin, dia mengajar sekolah swasta Islam. Berhenti hanya disebabkan seorang ibu. Saya tak ingat ibu ke ayah. Dia guru disiplin masa tu dekat sekolah swasta lah. Dia guru disiplin. Ada seorang parent ni, dia pegang apa ni, selipar nak baling dekat muka ustaz. Marah anaknya tu, guru disiplin. Memanglah anak yang buat salah didenda, sahabat-sahabat. Gaji ustaz pun saya bayar tau. Sensitif dengan bab bayar. Sahabat, ilmu Allah ni, ilmu agama ni tak ternilai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan hanya sebab kau bayar, kau dah belagak sampai macam tu. Kita tak lapar duit, minta maaf sebut. Okay? Hampir 1000 orang yang menonton, saya kena sebut juga benda ni. Minta maaf. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Yadhaku Rabbuna, Tuhan kita tertawa. Maka berkatalah seorang badui Arab, la na'damu min Rabbin yadhaku khairan. Kita tidak akan kehilangan harapan daripada Tuhan yang selalu tertawa dengan indah. Maknanya cara Allah memandang kita dengan Rahmannya, dengan Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah. Allah gembira dengan kita, sahabat-sahabat. Kenapa kita tidak gembira dengan Allah? Sebab itu Nabi bercakap, anda tidak akan dikasihi kalau anda tidak mengasihi. So engkau nak gembiranya Allah kepada engkau kena gembira buat apa kerja untuk Allah. Engkau kena gembira buat apa kerja untuk Allah. So engkau takkan dapat ikhlas, engkau takkan dapat ceria, bahagia buat kerjanya Allah kalau engkau nampak satu arah. Duit, 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 duit. Macam itulah maksudnya. Sahabat-sahabat, kalau aku datang sini mesti dapat duit banyak ni. Kalau aku pergi sini, kau takkan gembira. Bahkan kau jadi hamba kepada duit itu. Kau takkan gembira. Allah gembira melihat, bohonglah. Bagus lepas ni beli buku Ustazah, tak payah bayar, tak payah bayar, free je. Hang ingat apa? Maaf. Ini dah emosi lah pula ni. Hang ingat apa? Buku-buku ni tak pakai kos ke? Nak tergelak lah pula nampak muka-muka kat Mas ni. Aduh, nak tergelak tu. Nak tergelak tu sebab apa, sahabat-sahabat? Kan ini wajah-wajah yang saya biasa jumpa. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau orang-orang yang baru nak hari ni, takut aku dengan Ustazah ni, hang ingat apa? Ampun, maaf, ampun. Kalau anda suka yang sopan-sopan sikit tu, anda tengok TV. Hari Jumaat ni anda boleh dengar radio IKIM, Ustazah akan kawal. Tapi kalau dah tengok muka-muka dah biasa ni, aduh, rasa nak gelak je. Tengok Kak Rifkah Husni pun gelak. Kan kadang cakap alah, tak payahlah cerita, banyak benda lah kan. Boleh dia kata nak free. Kalau dia tak cakap free pun dah berapa banyak dah hadiah Ustazah bagi. Allahu Akbar, kelakarlah sahabat. Dia ingat ni tak payah pakai kos apa ke. Orang yang nak mencetak, orang yang nak, aduh, kertas-kertas ni.
Saya nak reprint buku Angan-Angan ke Firdausi dan nak habis. Penerbit kan, pencetak kata Ustazah kan, habis je PKP kami buka kedai, kami terkejut kenapa? Harga kertas naik, dalam hati kau tak payah cakap panjang lah, aku tahulah nak tinggikan kos lagi lah ni. Macam umrah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam saya sebut dekat Surah Darus Saadah, saya kata sekarang ni lepas PKP kita kata susahnya nak jumpa harga yang bawah 8,000. Kalau 7,000 tu anda tengok lah, 7,000, 6,000 anda tengok lah apa dia. Visa umrah ke visa pelancong tu semua beza tu. Bilik berdua ke bilik berempat. SOP hari ini hanya membenarkan bilik berdua setakat hari ini. Wallahualam ke depan. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak benda lah. So Ustazah cakap terus terang je semalam dekat Surah Darus Saadah. Itu yang Ustazah rasa. Kenapa Ustazah nak sembunyi-sembunyi benda ni? Sebab Ustazah cakap dengan Ustaz, kalau dah sekarang ni 8 lebih ni, tak apa yang doa je. Ustaz kata kan, ni Ustaz kat Mekah ni tempat makbul doa sahabat-sahabat. Tak apa yang kita doa je, nanti insya-Allah akan ramai orang-orang yang tak mampu, kita bantulah, kita kurangkan lagi bila bilik dah berempat bila ni kan. Rasanya macam tak je bang, dah 40 tahun lebih hidup ni, macam gula beras naik apa semua, kita dah biasa, dah lama hidup sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia kata nanti bila dah okey sikit harga akan turun. Konon lah, sekali naik tu macam mustahil je nak turun-turun. Sekali naik tu macam mustahil je nak turun. Macam kita dah kena new norm dengan harga tu. Ke depan tu kau akan melalui lah harga macam tu. Yang Ustazah ni nak letak harga, ya Allah macam mana saudara-saudara aku yang tak mampu nak pergi juga ni, ya Allah kenapalah harga macam tu lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak letak harga tu menggigil tubuh kan, tapi dah tak tahu nak cakap lah, sedih kan. Saya ingat lagi mak saya pergi haji dulu dalam kos berapa 5,000 lebih. Allah, mak saya pergi haji sahabat-sahabat 5,000 lebih. Lepas tu dia bangga cerita. Dia masak sendiri, siap dia beli. Dia kata, kau tahu kalau beli sayur dekat bawah hotel tu 1 rial 1 ikat besar. Mak pun main campak-campak je. Mak masak untuk semua orang yang ada, 40 orang mak masak. Mak tukang masak masa haji tu. Mak gelak lah. Taklah aku suka, murah sangat barang-barang dekat situ, dekat Mekah tu. So apa kisahnya, masak je lah, dah halang-halang aku nak makan. Bukannya ada periuk kecil, mak siap beli periuk besar. Bayangkan buat haji, Masya Allah, tabarakallah. Buat haji beli periuk besar untuk masak campak-campak je. Orang semua sedap. Dia kata, lepas tu mak bawa balik ke periuk-periuk tu? Saya tak nampak pun sebab masa mak saya pergi haji, saya tingkatan 3. Sahabat-sahabat, jadi tak nampak bawa. Takkanlah aku nak bawa, engkau ni kalau bercakap, takkanlah aku nak bawa balik periuk-periuk tu. Beli yang murah-murah je untuk masak 40 hari kat sana. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Kan, khidmat je untuk manusia. Hidup kita takkan rugi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika nombor telefon tu kat komen tu, apa ni maksudnya? Ada orang tanya, ada orang tak pandai tengok, klik dekat Ustazah Muzayyanah yang ada gambar pin tu, itu ada nombor telefon tim khidmat. Allahu Akbar, kesian ada yang tak tahu 016-372. Betul Cik Zaidah mak saya pergi tahun 1991, saya tingkatan 3 kod. Kan? Kamu Ustazah umur dia sekian-sekian. Tak kisahlah muslimat dirahmati Allah. Umur tetap berjalan. Cewa. Umur hanyalah angka, kan? Ada orang tua tapi masih semangat macam orang muda. Ada orang muda lemaunya dah macam orang 80 tahun. Sekian dimaklumkan, mohon terasa. Semuanya di sini. Baik, kita sambung lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-Syura 28. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Allah kat sini, penulis kitab di sini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mengajar kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana untuk membuang rasa down, rasa aku je lah yang kenapa aku rendah diri melampau, rasa macam tak disayang Allah. Tahu tak bila kita merasa Allah tak sayang kita, kita sedang melakukan satu dosa. Sebab sifatnya Allah menyayangi kita. Sebab tu Allah masih beri kehidupan kepada kita. Apa bukti sayangnya Allah pada kita? Allah hidupkan kita pada hari ini untuk bertaubat atas segala dosa.
untuk tambah lagi kantung amal kita sebelum mati, masuk ke alam barzah bertemu dia. Subhanallah, itu tanda sayangnya Allah. Muslimat dirahmati Allah, kita hari-hari buat dosa, tapi kita hari-hari tak menambah amal solehat, tak minta Allah ampunkan dosa. Percayalah kata-katanya Allah, Allah menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Maksudnya kau duk putus asa banyak sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam dah lepas ni takkan ada hujan yang turun daripada kemarau yang panjang. Buktinya Allah masih bersama kita. Okay? Allah tak pernah tinggalkan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, 56 surah Al-A'raf. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jom hafal ayat ni sahabat. Allah, Ustazah kalau jumpa kalimah muhsinin, muhsinin ni daripada kalimah hasinun, hasan. Hasan ni baik. Kan kita selalu doa Rabbana atina fid dunya hasanah, nak kebaikan, hasanah, hasan, muhsinin, orang-orang baik. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Ya Allah, sesungguhnya rahmat Allah tu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. So engkau nak disayang Allah, rahmat maksudnya cinta dan kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Bila Allah sudah kasih sayang cinta kepada kita, kita dah tak heran dengan kasih sayangnya makhluk yang bila kita dah tua mula sayang entah ke mana. Bila kita berharta sayang ke main, masa kita tak berharta kawan semua tinggalkan kita. Itu hidup di atas dunia yang serba tipu menipu. Tapi Allah Al-Khaliq tak pernah tinggalkan kita. Saat engkau kaya raya, Allah dekat. Kalau engkau membelanjakan hartamu ke jalan Allah melalui zakat, segala infak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saat engkau miskin, jangan engkau rasa ditinggalkan Allah. Allah dekat kepada engkau dengan caranya. Dan kehidupan miskin engkau itu takkan bersambung sampai ke kampung akhirat. Bahkan engkau akan menjadi jutawan akhirat di sana. Dek kerana engkau betah, tabah, reda dengan ujian miskin ketika di dunia. Tapi bukan miskin yang meminta-minta. Bukan miskin yang duduk saja. Engkau ni tak makan ke miskinnya ya Allah? Tunggu ada orang bagi makan. Badan gemuk, boleh berusaha, sengaja tak nak bangkit. Allah, sahabat-sahabat, hanya seronok meminta-minta. Allah laknat si miskin yang macam ni. Tapi kalau orang nak beri, jangan tak terima. Kita tak minta, tapi orang nak bagi, jangan tak terima. Sebab orang nampak, ini kasih sayang yang Allah hantarkan. Dia susah, berusaha, jual nasi lemak segala apa, tapi tak tahulah dah buat baik, kena tipu dengan orang. So kita tahu cerita, kak saya simpati dengan hidup akak ni, nak kak buat belanja anak-anak. Saya bukan jenis orang meminta-minta, nanti Allah laknat saya. Aduh, payahlah pula. Kak, Allah datangkan orang macam A, B to Z untuk tolong orang macam akak. Saya jadi saksi, akak bukan orang meminta-minta. Tapi kami ni tengok orang macam akak ni, kami kena tolong. Sebab tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, setiap kali sujudnya kepada Allah, kita dapat pahala. Setiap kali dia menyebut Allah dengan kita membantu orang-orang yang susah, kita dapat pahala. Allah memang sengaja wujudkan di atas dunia ni ada si kaya, ada si miskin, ada cantik, ada hodoh, untuk bersaling tolong bantu. Bukan saling kecam mengecam, caci mencaci, rasa hebat bila dah berharta, rasa hina orang yang miskin. Tidak, muslimat dirahmati Allah. So kita nak faham keadaan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aku kaya ke aku nak jadi orang baik? Aku miskin ke aku nak jadi orang baik? Aku ada pekerjaan, aku nak jadi orang baik. Orang baik mana ada cengkilat-cengkilat kerja? Sekian dimaklumkan. Orang baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tahu bos bayar gaji aku ni untuk macam mana peraturan kat tempat kerja. Itu orang baik. Sebab tu dok kata Ustazah, saya kalau tak pakai tudung pun hati saya baik. Saya kalau tak solat pun hati saya baik. Orang baik tak bermaksiat kepada Allah. Kena faham apa maksud maksiat kepada Allah? Allah suruh A, engkau buat B. Allah larang, engkau buat. Allah suruh engkau tak buat, engkau tinggal. Allah larang, kau buat pula. Kau dah jadi manusia macam mana ni? Cuba berjalan kaki ke atas, kepala kat bawah, kau boleh hidup? Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah, fikir.
Allah suruh, kita tak buat, kita tinggal. Allah larang, kita seronok pula buat. Lepas tu cakap, aku tak kacau hidup orang walaupun aku tak pakai tudung. Aku baik, hati aku baik. Baik macam mana tu sahabat? Allahu Akbar, minta maaf ya. Kita kena nampak benda ni, dan supaya cara Ustazah bercakap ni, anda ada bahasa macam mana nak berdepan dengan orang-orang yang macam ni. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, mulakan. Dan siapa yang dalam lebih 1000 orang menonton masih cengkilat-cengkilat solatnya, mulakan dengan solat yang terbaik. Ya Allah, aku dah sembahyang, tapi satu je aku ni, pukul 4 petang baru nak solat zuhur. Sebab aku nak compilekan dengan asar. Aku ingat apa? Jamak. Na'udzubillah min zalik. Sifat manusia macam mana? Hak yang tadi pukul 2 petang buat apa? 1:30 dah azan buat apa? Guling-guling, kelepah-kelepah, sengih-sengih, selfie-selfie, upload kat Facebook. Pukul 4 baru nak solat zuhur. Kita bukan bercakap pada orang macam Dr. Maizura kan, yang memang tengah sibuk dengan passion dia dekat hospital. Bukan sibuk dengan orang yang memang bosnya Cina. Pukul 2 duduk tengok jam, aku tak zuhur lagi ni. Bos pula kata lagi setengah jam ya, meeting kita baru berakhir. Ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku nak solat. Tapi bukan adabnya lah aku nak tinggalkan walaupun bos tu Cina. Tapi kalau pukul 4 petang dia tak berhenti lagi, dia kata kita kena sambung satu meeting lagi. Bos minta maaf, saya minta 5 minit sahaja. Sebab kalau aku ikut cakap dia ni, aku dah meninggalkan Tuhanku. Oh, faham Ustazah, maknanya kalau masa tu kita solat lewat sebab jumpa orang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita hidup dalam solat. Tapi yang kat rumah je stay at home tu, kenapa sembahyang zuhurnya pukul 4 petang? Ya Allah Ustazah, lupa pula nak cuci peti ais, dah busuk. Ya Allah Ustazah, nak bagi makan kucing tu yang pukul 4. Allah, masa hang sendiri, hang nak jawab ke depan Allah, kenapa hari-hari solat lambat ni? Bagi makan kucing 40 ekor, ya Allah. Kan kau suka aku menyantuni binatang. Kau baik dengan binatang, kau tu yang tak baik. Sebab sengaja melewat-lewatkan solat. Ini Ustazah berbicara dengan orang yang dah kata, Alhamdulillah aku dah tak tinggal solat. Tapi yang tak tinggal tu macam mana? Apa yang kita baca dalam solat? Apa yang kita cuba faham dalam bacaan kita? Tapi bagi yang tak solat, please, untuk jadi muhsinin, dia bermula dengan ikatan hati dengan Allah melalui solat. Hanya solat yang engkau jaga sungguh-sungguh akan mengeratkan hatimu, akan menyebabkan pandangan Allah jatuh kepada hatimu. Jadi kalau kita tak solat sahabat, jangan kata aku baik walaupun aku tak solat. Tak ada istilah macam tu. Okey? Baik, kita nak sebut suratul Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ada yang sedang menderita jiwa sekarang? Ada yang bersedih, sahabat-sahabat la tahzan? Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dekat macam mana Ustazah? Saya dah berbaldi-baldi dah air mata ni. Ayo, tunggu bertelaga-telaga lah pula air mata tu. Sahabat-sahabat, maksud dekat, dunia ni sementara je sahabat. Kekal dalam redha, kekal dalam sabar sampai mati. Yes, sampai mati. Supaya wabasyiris sabirin, anda diberikan berita gembira asbab sabarmu ketika hidup dulu. Allah, semoga Allah beri kekuatan dalam sabar ini. Okey, Ustazah undur diri sebab dah pukul 8. Saya 8.30 kena gerak ke Surau Ad-Diniyah. Dipa raya. Kita tak raya sahabat-sahabat. So isi masa cuti ini dengan perkara bermanfaat. Setapak Jaya kot nama dia. Habis di situ saya rush ke Sungai Choh, kelas pukul 11.30. Habis di situ, saya cari tempat lah kat mana nak zuhur, kat mana nak isi perut sikit, sahabat-sahabat. Tapi bila saya seorang, saya takkan makan seorang-seorang di mana-mana. So, tempat rehat saya dalam kereta. Kemudian, saya akan mengajar kelas 2.45 petang di Surau Nur Ikhwan.
saya kena segera balik bersiap-siap untuk TV Al-Hijrah malam ini. Kalau ke studio, nama je rancangan pukul 9 malam. Tapi petang sebelum maghrib tu kita dah buat persiapan segala macam. Paling lewat 7.30 pukul 8 kena ada kat studio. Macam-macam dah pula. Allah. Habis bukan terus boleh balik. Paling kurang paling awal 11 malam baru sampai rumah. Pagi-pagi tadi Ustaz bagi laporan dah siap umrah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bang saya minta maaf. Hari ni Khamis kan? Ya abang tahu. Sebab tu kita kena VC sekejap. Cewa VC tu. Lepas tu lepas ni tak ada dah. Dia pun baru lepas umrah. Penat kan seharian, bagilah masa rehat. Ada nak jumpa dengan Ustazah lah, bukan Ustaz nak jumpa. Ustazah nanti nak PM tepi kepada, belum sempat lagi, semoga sempat nak PM Ustazah Salimah, kena Mekah kenangan terindah. Ustazah kirim barang sikit kat dia, insya-Allah mencantum-cantumkan ukhuwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhenti di sini sebab besok point 1 2 3 4 syok sahabat-sahabat. Tak tahulah, makin lama makin syok. Kalau anda tak syok tak tahulah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi